Nabi Isa ni ketika di mahsyar orang minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata aku ada buat dosa dan salah, aku tak boleh bagi syafaat. Tuan-tuan jangan ingat dosa macam saya dan kita semua. Nabi Adam hidup 940 tahun, buat satu je kesalahan. Satu je. 940 tahun. Nabi Adam sebut, aku ada buat kesalahan, hari ni aku tak boleh bagi syafaat kepada kalian. Kalian tu umat manusia keseluruhannya. Kemudian pergi dekat Nabi Ibrahim, sebut yang sama. Nabi Musa sebut yang sama. Bila sampai kepada Nabi Isa, Nabi Isa kata aku tak mampu bagi syafaat. Walam yadhkur dhanban. Tapi Nabi Isa tak sebut dosa. Subhanallah. Tetapi Nabi Isa tidak menyebutkan dosa. Dan beliau belum wafat. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat ke langit lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Lebih kurang, bukan tepat angka tu tak tepat, lebih kurang 2000 tahun yang lalu diangkat ke langit dalam keadaan hidup-hidup. Sampai malam ini Nabi Isa masih hidup. Subhanallah, ajaib. Satu hari nanti beliau akan turun dari langit, hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 tahun, kemudian baru wafat. Nabi Isa makan, minum, berjalan, buang air besar dan kecil, berkahwin, punya isteri, punya anak, bekerja, tidur, dan menjadi Perdana Menteri umat Islam kesemuanya. Ingat saya nak sebut ke-8 kah? Ke-8 ada tak? Nak tahan lama ke tak tahu tu. Sagi politik pula. Perdana Menteri dan Presiden umat Islam satu hari nanti. Tak ada siapa boleh lobby orang lain. Kesemuanya akan tunduk dan patuh kepada kepemimpinan Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa. Imran dan Hinnah, dua-dua ni waliullah. Imran ayah kepada Maryam, Hinnah ibu Maryam. Tuan-tuan tengok susur galur dia. Masya Allah. Keluarga syurga. Tuan-tuan kena baca cerita keluarga syurga ni, kena tengok keluarga syurga ni. Apabila Hinnah mengandung, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah, anak yang dalam kandungan ini aku wakafkan kepadamu, ya Allah. Belajar tuan-tuan, mak dengan ayah, wakafkan anak ke jalan Allah. Berkata Hinnah, ya Allah, kandungan di dalam perut ini aku wakafkan kepadamu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan selalunya yang berkhidmat itu lelaki. Kemudian dapat anak perempuan, iaitu Maryam. Inni u'idzuha bika, ya Allah, aku memohon perlindungan untuk mereka denganmu, ya Allah, daripada syaitan, gangguan syaitan dan iblis. Nampak tuan? Daripada awal lagi si ibu tu berdoa kepada Allah, selalu mengulang-ulang doa tersebut. Ini asal keluarga syurga. Tuan-tuan, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ya Allah,
Aku mohon perlindungan daripada syaitan untuk anak ini dan juga anaknya, ya Allah. Maksudnya sekali dengan cucu dia, Maryam dan juga Isa. Tapi dia tak tahulah nak dapat Isa tu, tak tahu kan, Maryam. Doa itu untuk Maryam, tapi dia doa juga untuk cucunya. Tuan-tuan, kita anak umur 16 dah hisap rokok, dah tak mau semayang, baru nak berdoa. Tak tahulah ustaz, siang malam berdoa ustaz. Keras sangat kan. Waktu dalam kandungan, doa itu bermula daripada dalam kandungan. Bahkan sebelum kahwin, memohon kepada Allah agar dikurniakan pasangan yang takut akan Allah, yang kenal akan Allah. Itu doa. Baru dia nak datang zuriat yang takut dan kenal Allah. Tuan-tuan, cara bagaimana ahli keluarga syurga mendapatkan syurga dan redha Allah, ini dalam Quran. Maka dapat anak Sayyidatuna Maryam. Bila dah bernazar, sudah bernazar, maka Maryam diserahkan juga kepada Baitul Maqdis untuk berkhidmat. Membesarlah Maryam di dalam sebuah rumah ibadat khusus untuk dirinya. Disebutkan oleh para ulama tafsir, dalam rumah ibadat tersebut, bilik rumah ibadat ni macam bilik, dia saja boleh masuk, dan di situ ada 8 pintu untuk masuk ke situ, yang dikunci setiap hari oleh Sayyiduna Zakaria yang menjaga Maryam. Dia yang kunci keluar dan masuk. Maka beribadahlah Sayyidatuna Maryam ni siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila Zakaria alaihi salam bawa masuk makanan sudah pun ada tersedia di sisi Maryam. Anna laki hadha, wahai Maryam, makanan ni siapa bawa? Huwa min indillah, makanan ni Allah yang bawa. Ish, apa jawab macam tu? Tuan cuba jawab macam tu kan? Ni Allah bawa mai makanan ni. Allah mana yang bawa kepada kamu ni makanan ni? Hebat sangat. Subhanallah. Tetapi itulah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, Allah ceritakan perkara itu di dalam Al-Quran. Presiden wanita dunia, Maryam bintu Imran. Dia presiden wanita. Tuan-tuan ingat nama presiden wanita, Maryam bintu Imran. Beribadat, berzikir kepada Allah, bermunajat, berdoa kepada Allah, sehingga mencapai satu tahap kedudukan bawah Nabi wanita ini. Sehingga pada satu hari Jibril datang dengan rupa paras manusia. Bila Jibril ada di depan dia, bila Jibril duduk di hadapan dia, Sayyidatuna Maryam pun tengok. Dia kata, aku berlindung dengan Allah daripada engkau, in kunta taqiyya, sekiranya engkau orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, Sayyidatuna Maryam sudah sampai satu maqam yang cukup tinggi macam tu, dia pun tak kenal yang tu adalah Jibril, sebab berupa-rupa manusia. Kita di kalangan kita hari ni ada ajaran sesat lah, dengan tok guru apa semua duduk dalam rumah, bukan sampai tahap Sayyidatuna Maryam, bahkan Jibril, Mikail, Israfil duk mai zikir dengan depa kan, punya hebat. Sayyidatuna Maryam tak kenal itu sahih, tak kenal itu adalah Jibril, sehingga dia sebut, aku berlindung dengan Allah daripada engkau, sekiranya engkau seorang yang bertakwa. Sebab dia itu lelaki, dia duduk dalam bilik. Maka Jibril pun sebut, ana Jibril li'ahaba laki ghulaman, untuk bawa kepada kamu satu berita bahawa kamu akan mengandungkan anak. Tuan-tuan bayang satu orang wanita yang tidak pernah sentuh lelaki,
tidak pernah disentuh oleh orang lelaki. Nombor telefon pun tak ada lah. Tak pernah chat, tak pernah cakap, tak pernah mesej, tak pernah disentuh oleh lelaki, tiba-tiba nak mengandung. Macam mana dia nak beritahu umat orang kampung tu? Kandungan makin besar, makin lama makin besar, 9 bulan. Tengok kandungan dia. Lalu dia pun keluar daripada bilik ibadat tersebut. Tuan-tuan semua kena ada bilik ibadat. Siapa yang rumah besar tu, buat satu bilik khas untuk sembahyang. Jangan duk pergi makan bihun sup pula dalam tu. Bihun sup satgi lepak main game, anak-anak masuk main game 2-3 orang, dia hilang barakah. Khusus untuk baca Quran, untuk zikir, munajat, menangis di hadapan Allah, qiyamul lail, bilik itu. Semua orang ada, tuan-tuan, semua orang ada. Zaman sahabat dulu, bila Nabi datang rumah, sahabat akan minta, ya Rasulullah, tolong solat di sini, aku nak jadikan ini tempat untuk aku ibadat. Nabi tanya di mana? Dia pun tunjuk, Nabi pun solat di situ. Tempat Nabi solat, yang tu lah dia punya orang panggil apa? Mihrab dia lah, macam mihrab dia, tempat ibadat dia. Tuan-tuan, kalau ada tok guru datang masjid ke mana, tawarkan kat AJK, beritahu kat AJK, saya nak masak untuk makan. Satgi tuan guru habis ceramah, mai rumah saya. Kena bijak, tuan-tuan. Tok guru yang besar lah. Kami ustaz kecil-kecilan je. Tuan-tuan guru yang alim, yang saleh, beritahu kat AJK, kan, tak apa, Tuan Haji, saya dengan keluarga nak sedia makan untuk tuan guru, makan di rumah saya. Bijak. Tok guru mai, tok guru boleh solat tak di bilik ni? Tuan-tuan, itu yang dilakukan oleh para sahabat dan semua orang-orang soleh sejak daripada Bani Israel. Saya cerita sikit.